Okay, mana contoh dia? Kita ambil dua contoh tuan-puan. Contoh dalam puasa dan contoh dalam sembahyang. Sebab kita combine dua ni antara ibadat induk. Ibadat induk kita solat dan Ramadan ini adalah puasa di bulan Ramadan. Tetapi dari segi perbandingan tuan-puan, nilai tak boleh tanding. Nilai yang sangat tinggi ialah nilai sembahyang. Walaupun puasa itu 12 jam. Sembahyang 5 minit. Tapi nilai dia besar sembahyang lagi. Sebab itu sembahyang ni ranking yang pertama. Barulah zakat ataupun barulah puasa, zakat dan haji. Itu dia punya kedudukan nilai. Jadi Islam ataupun syariat ataupun Allah Ta'ala susum itu dia ada sebab dan ada fungsi dari sudut keutamaan dan dari sudut nilai pahala yang akan Allah Ta'ala offer kepada kita. Yang pertama, benda yang haram yang perlu kita jaga. Contoh tuan-puan, dalam solat, kita ambil perkara yang paling basic, yang banyak tuan-puan berlaku bulan Ramadan, iaitu pergerakan di dalam sembahyang. Nah, ini dia panggil pergerakan luar kawat. Walaupun luar kawat dia tak perasan, tetap menjadi kesalahan. Jadi, pergerakan di dalam solat ini, dia ada pergerakan yang makruh, pergerakan yang haram, pergerakan wajib, pergerakan sunat. Dia basic dia, pergerakan wajib dan pergerakan sunat. Wajib kita buat, wajib kita bergerak dan sunat kita bergerak. Macam rokok, wajib kita bergerak. Dan ada juga rokok yang sunat. Maksudnya level sunat. Jadi dia dalam satu perbuatan kita buat itu ada wajib dan ada pergerakan sunat. Itu basic dia dua. Tetapi dalam masa yang sama, kita kena jaga dua lagi. Apa dia? Pergerakan yang haram dan pergerakan makruh. Mana contoh pergerakan haram dalam sembahyang? Pergerakan haram dalam sembahyang, tuan-puan, ada dua. Pertama, haram yang tidak membatalkan sembahyang. Yang kedua, haram yang membatalkan sembahyang. Bukan batal pahala, batal sembahyang. Kena buat lain. Mana contoh dia? Okey, gerak ni tuan-puan, dia ada formula gerak. Formula pergerakan dalam sembahyang ini peraturan yang diperuntukkan di dalam bab sembahyang. Memang dia peraturan. Tak boleh kita kata, kenapa tak boleh bergerak? Memang itu peraturan yang telah diperuntukkan. Memang itu perkeliling. Kalau bahasa kita. Peraturan perkeliling akta enactment. Itu bahasa kita. Bahasa Quran pun sama. Dia merupakan peraturan yang diperuntukkan di dalam protokol sembahyang. Yang pertama, dipanggil gerak yang makruh. Yang kedua, gerak yang haram, tak batal. Yang ketiga, gerak yang haram lagi batal. Mana contoh gerak yang makruh? Gerak yang makruh ni tuan-puan pun kita kalau boleh kita nak elakkan. Tapi kalau terpaksa boleh. Lepas tu dipanggil pergerakan yang boleh tapi makruh. Dalam bahasa syarak, pergerakan yang harus dan makruh. Mana dia? Iaitu pergerakan sekali anggota berat. Anggota berat sekali tu dia bergaru sekali, dia bergerak, nak garu, dia bergerak nak betulkan mas, dia bergerak nak betulkan apa saja, tak kisahlah. Tapi pergerakan sekali itu, pergerakan yang dibolehkan, harus, tapi makruh. Seeloknya jangan bergerak. Walaupun nak betulkan apa pun, tahan. Apa? Sunat, jangan bergerak pergerakan yang bukan sembahyang. Itu sekali gerak. Yang kedua, ini yang kita nak elakkan. Pergerakan haram tapi tak batal sembahyang. Walaupun tak batal, bahaya di mana? Bahaya di rekod. Dia dah ada catatan haram. Dia tak boleh kita kata, okey lagi, tak batal. Tak boleh sebab haram. Makruh, bolehlah tahan, okey lagi. Tetapi kalau haram, dia dah ada rekod, dah ada catatan haram. Mana dia? Iaitu pergerakan 2 kali berturut-turut anggota berat. Mana contoh anggota berat? Kepala, anggota berat. Tangan, anggota berat. Tapak tangan, anggota berat. Kaki, anggota berat. Itu dipanggil anggota berat. Satu anggota berat. Kalau telinga, tak, itu anggota ringan. Anggota ringan dalam body kita ni tuan-tuan, dia lebih kurang ada 12 ke 13 anggota ringan. Anggota ringan formula lain. Kita bincang ni formula pergerakan anggota berat. Yang kita kena tahu, memang ini peraturan dan perkeliling diperuntukkan di dalam protokol sembahyang. Bukan kata, kita,
bergerak yang kita tak tahu, tak boleh, tetap jadi kesalahan. Contoh tuan-puan, 2 kali gerak haram, tapi tak batal sembahyang. 2 kali gerak berturut-turut. Kalau sekali gerak tetap dipanggil 1 kali. Kalau tak berturut-turut, walaupun 10 kali gerak. Macam mana contoh? 1, 2. Itu dipanggil 2 kali gerak. 1, 2. Sebab berturut-turut. Kalau tak berturut-turut, tak dikira 2, dikira 1. Macam mana? Berhenti sekejap. Gerak kali kedua, tak dikira 2, tetap dikira 1. Gerak kali ketiga, tetap dikira 1, walaupun dah 3 kali. Kenapa? Kerana pergerakan dia ada stop. Walaupun sekejap. Maka apabila dia stop sekejap, sempat kadar masa subhanallah, tidak dipanggil berturut-turut. Kerana peraturan yang diperuntukkan dalam perkara batal sembahyang ialah bergerak 3 kali berturut-turut. Yang ni 2. Ini kita bincang baru 2. Formula kedua. Dia mesti berturut-turut. 1, 2. 1, 2. Kalau 2 haram. Yang tuan-puan perasan, yang sangat popular bulan Ramadan yang banyak kita tengok, ialah imam. Imam berlaku pergerakan kepala lebih daripada 2. 2 haram. 3 batal. Kita rangkumkan 3 dulu. Kemudian contoh sekali. Formula ketiga tuan-puan, dipanggil 3 kali gerak. Ini batal. Bukan haram tanpa batal. Tapi haram dan batal. Macam mana 3? 1, 2, 3. 3 ke atas. 4, 5 sama. Semuanya dah batal. Dah out. Mana contoh tuan kepala ni? Kepala ni satu anggota berat daripada beberapa anggota berat. Kepala dia baca Quran tuan, pergerakan sedikit okey. Tapi jangan bergerak yang banyak. 1, 2, 3. Walaupun dia tak sedar, tetap menjadi kesalahan. Walaupun dia tak perasan kerana dia duduk kocok sangat. Naik syekh sampai kepala pun bergoyang kepala. Dia tak sedar. Tengok-tengok Qori lah biasa. Qori ni tuan-puan, kita tahu dan kita faham. Cara dia nak main nafas dan cara dia nak panggil apa, burdah ni maknanya rentak lagu itu. Terkadang terpaksa kena kepala lengguk, kena kepala bergoyang. Maka tidak dimaafkan sekiranya kepala bergoyang bukan nature ataupun bukan asal. Kalau kepala dia bergoyang asal, dimaafkan dalam sembahyang. Di luar sembahyang dia bercakap dengan kita pun memang bergoyang. Yang tu okey. Bergoyang je kerja bercakap kita. Tapi dalam sembahyang sahaja bergoyang. Di luar kita bercakap elok dengan dia. Kalau pergi setengah orang, memang style macam kawan kita, apa nama ni, India kan. Dia semua nak ke tak nak, semua dia ilin. Ada ke tak ada, semua dia ilin. Berarti macam ni ada. Tak ada ilin, ada pun ilin. Itu style dia. Ini tak, orang kita, tu iman kita, kadang-kadang dia di luar sembahyang cantik. Saya banyak tengok tuan-puan berlaku, sekarang ni banyak mudah nak tengok sebab dia live banyak. Naik di wall kita kan, naik di wall kita. Kalau dulu payah. Kalau masjid kita okey lah, tak nampak ada tempat lain. Hari ni banyak tuan-puan. Contoh macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Tak nampak lagi tuan-puan. Biasa Fatihah tak nampak. Mana yang nampak? Surah. Mula. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Berapa kali dah healing tu? 1, 2, 3. Tak perasan tu. Banyak sangat. Lebih daripada 3. Walaupun kita nampak pergerakan itu nampak. Macam sedikit tapi banyak. Kenapa? Sedikit banyak ini bukan dikira gerak. Bukan dikira bilangan, tapi dikira ada gerak dan lebih 3. Setengah orang kata, itu kan tak kuat. Dia nak kuat macam ni. Dia bukan kira kuat. Dia kira ada gerak. Contoh tu mana? Ni, di tangan kita. Bukan gerak sampai atas. Gerak sedikit saja, 1. Dekat. Walaupun dekat gerak kita garu ni dekat, tetapi ada gerak. Diperuntukkan dalam protokol sembahyang, tidak dibenarkan gerak. Bukan soal jauh, dekat, banyak. Bukan. Soal gerak itu, walaupun gerak itu dekat.
Kalau ada gerak, walaupun dekat, lebih 3, batal. Itu peraturan dia. Memang tidak boleh bergerak depan Allah Ta'ala. Raja pun tak boleh bergerak depan. Tak ada orang bergaru. Protokol bergaru depan raja kalau ada upacara kerajaan. Baik. Itu contoh. Ada biasa teruk lagi tuan-tuan. Teruk lagi, seluruh badan dia bergerak. Yang ni sekali pun tak benar. Contoh dia melompat. Sekali pun tak boleh. Jalan tak apa. Kalaulah dia seluruh badan, dia melompat. Sekali lompat, batal sembahyang. Dia tak bilang 3. Tetapi ada orang dia sembahyang macam berjoget tuan macam ni. Dia baca surah kan? Dia baca surah. Dia punya badan dia ni. Dia punya badan dah macam ni dah. Ini memang batal sembahyang dia. Kita tak akan perasan tuan sekiranya kita tak fokus dan kita tidak besarkan benda-benda yang basic ini. Menyebabkan makin lama, makin kita tak perasan benda-benda yang basic ini. Sebab tu kita kena timbulkan balik benda-benda basic ini yang ada dalam peraturan sembahyang supaya sembahyang kita itu terjaga. Nak-nak pula dia dilakukan oleh panggil apa? Driver. Makmum siang. Tu imam. Makmum siang, makmum tak boleh ikut. Kenapa? Kerana iman batal sembahyang, makmum tak boleh ikut. Biasanya yang saya duk nampak tu ialah orang Qori. Baca sedap lah tuan, dia Qori. Tapi Qori ni satu je agak malam dia, agak sedih kita. Kenapa? Kerana mereka boleh habiskan umur mereka untuk mendalami Al-Quran sehingga 7 qiraat cantik, tetapi sayang mereka tak cuba untuk habiskan masa dengan ilmu fiqh. Sepatut mereka dah bagus dah dari segi masa mereka, banyak mereka habiskan untuk cantikkan bacaan Quran mereka. Tetapi kenapa tak boleh buat benda yang sama untuk fiqh? Tidak ada kesedaran untuk membetulkan peraturan fiqh. Sedangkan mereka ini biasa dijemput sempena Ramadan, banyak mereka dilantik sebagai imam. Kerana apa? Kerana orang panggil kita nak kepada suara mereka yang sedap dan bacaan mutu bacaannya cantik. Tapi sayang mutu fiqh mereka fail. Bahaya kita nak follow, tak boleh. Okey, settle. Contoh pertama, tak apa. Kalau sekiranya cuma tak batal lah. Cuma tak sunat lah. Dikira kalau pergerakan dia itu melibatkan orang panggil ada kaitan dengan ibadah. Maksudnya ada kaitan dengan sujud. Kalau sekiranya dia bergerak gustam nak sujud tu, dia gustam dulu. Ada kan ada orang nak sujud, dia gustam tu kan, gustam selangkah. Sekiranya tidak ada kepentingan, maksudnya bukan kerana setengah orang tu badan besar terpaksa kena buat, itu dikira. Maksud dikira apa? Dikira kepentingan dia. Maksud memang antara benda yang dia kena buat macam tu. Tapi kalau bukan kepentingan, memang saja dia buat, dikira pergerakan. Sekali, itu dikira sekali lah. Makruh. Kalau 2 kali langkah, dikira 2. Jadi langkah ni, dia kira berturut-turut. 1, 2. Sebab tu cara ni kita nak berjalan, kita boleh gustan. Contoh kan, kita apabila orang datang, kita kan gustan. Jadi, teknik dia, tak boleh kita berjalan langkah 3. 1, 2, 3. Dia kena 1, 2, stop. 1, 2, stop. 1, 2, stop. Jangan sampai 3. Ataupun 1 stop, 1 stop, tu okey juga. Sebab dia tak nak 3 berturut-turut. Sebab 3 berturut-turut. Kerana 3 berturut-turut, memang itu memang tak peruntukan. Tak boleh. 3 ke atas tak boleh. Ini bahaya. Bahaya macam mana? Kita takut 3. Okey, dia betulkan seluar. Dia ada 2 isu. Satu isu betulkan seluar. Ni seluar dia angkat. Angkat ni, dia ada 2 pergerakan. Tangan kiri kanan, qaul yang muktamad kira 2. Walaupun ada qaul yang mengatakan kira sekali. Sebab satu ni satu pasang. Tapi qaul muktamad dikira 2. 1, 2. Ni kan? Walaupun serentak, tapi dikira 2 gerak. 1 gerak, 2 gerak. 2. Maka ulama sebut dekat kitab Sulam Sibian, bahaya di mana? Bahayanya kalau satu lagi bergerak anggota lain, dikira 3. Contohnya, kepala 1, tunduk,
Sebab tunduk itu bukan perbuatan solat. Tunduk itu bukan perbuatan solat. Dan angkat pun bukan perbuatan solat. Maka 3 batal. Tunduk, contoh. Yang kedua, isu kedua ni ramai juga tuan-puan. Ni pun ramai, betulkan seluar. Dia terbiasa betulkan seluar. Kadang-kadang macam ni tuan-puan. Sebelum dia sujud tu, dia angkat dulu. Kan seluar kita ni, dalam ni ada seluar. Jadi nak kena angkat seluar tu ketat, nak pakai seluar jing. Kalau seluar biasa ni, okey lah dia tak angkat. Ni seluar jing ni. Ni. Ini angkat bukan perbuatan sembahyang. Ni, bergerak yang bukan perbuatan sembahyang. Dia tak boleh bergerak bukan perbuatan sembahyang. Okey, mana yang saya nak sebut contoh kedua? Contoh kedua ialah angkat tangan yang bukan sunat. Ni yang ramai orang angkat bukan sunat. Dia sunat tumpah pada 4 tempat saja. Tempat yang keempat mana? Tempat keempat ialah apabila kita naik daripada tahiyat awal, kita naik ke rakaat ketiga. Itu sahaja yang sunat angkat tangan. Itu tempat keempat. Yang lain biasanya 3 tempat lagi betul. Nak rokok, angkat tangan, iktidal, angkat tangan, nak sujud, angkat tangan. Okey. Tapi tempat keempat itu ramai orang yang dia tambah. Tambah macam mana? Sampai tiap-tiap rakaat dia angkat tangan. Rakaat ke pertama dia sujud, naik ke rakaat kedua dia angkat tangan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tunduk rakaat kedua, tahiyat awal semua, naik ke rakaat ketiga, iaitu sunat. Itu memang itu tempat sunat angkat tangan. Naik at-tahiyatul mubarak tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, naik Allahu Akbar, tepat angkat tangan. Rakaat ketiga, terus. Rakaat ketiga dia sujud, naik ke rakaat keempat, lagi dia angkat. Ini bahaya. Tu tak sunat. Bahaya di mana? Kalau dia angkat tuan, dikira 2 gerak. Allahu Akbar. Kepala tunduk satu lagi, batal sembahyang. Kenapa? 2 gerak campur kepala, 1 gerak jadi 3. Dia formula dia 3 gerak ke atas batal. Ini disebut dalam kitab mana? Disebut dalam kitab Sulamus Sibyan. Naqal daripada kitab Tahrir Syarqawi. Lebih kurang samalah tu. Angkat tangan 2 dengan betulkan seluar, angkat seluar. Dia sama je. Sebab ini dipanggil gerak yang bukan pergerakan sembahyang. Dia mudah saja tuan-puan. Dibenarkan pergerakan ni tuan-puan, pergerakan dibenarkan adalah pergerakan sembahyang, yang pergerakan wajib, pergerakan sunat. Lepas tu kena tahu bila bergerak sunat bergerak. Mana yang sunat angkat tangan? Mana yang sunat angkat tangan, mana yang tak sunat angkat tangan? Mana yang wajib, mana pergerakan wajib? Jadi gerak wajib, gerak sunat, tu saja. Begitu juga bercakap. Bercakap ini yang dibenarkan ada 3, selain itu batal. Iaitu bercakap yang Quran boleh, bercakap zikir boleh, bercakap doa boleh. Wallahu a'lam.